Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. Ini menjadi satu asas problem yang berlaku akan dapat diselesaikan. Dari situ antara yang kurang mendapatkan perhatian sebab ini kita ada banyak kita panggil yang mengganggu dalam interaksi dan komunikasi kita, seperti perhatian-perhatian yang diberikan. Contohnya orang bercakap kita tengok handphone, kan? Orang bercakap kita tengok handphone. Jadi kalau kita bercakap orang tengok handphone pun kita akan ada perasaan orang dia tak nak dengar cakap aku, atau dia tak suka ke. Jadi ini semua Bye. Assalamualaikum. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. La yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Kota Baru 89.8.
hatiku dipenuhi ia kekasih hatiku, pujaan jiwaku, Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah, Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah. Wahai pujaanku, balaslah cintaku dengan syafaatmu di hari susahku. Aku sang perindu berharap cintamu, Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah, Nabi Muhammadku. Salla alaika Allah. Ikuti kami di TikTok @RadioIKIM. Ekspresi DIKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita memasuki waktu ini zon untuk bersama-sama kita mengenali dan juga kita terus kata orang tu nak melekatkan rasa cinta dan sayang kita pada baginda Nabi SAW menerusi kemuliaan Al-Mustafa bersama dengan kita Nun jauh daripada utara tanah air. Utara tanah air kita ada yang bagi Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ustaz ni jenis yang multitasking. Sambil kat sini, kat sana pun macam-macam perkara yang dilakukan. Kita nampak kat depan ni macam tenang je kan. Kat bawah tu kaki dia macam itik dah kan. Macam-macam perkara dilakukan dalam masa yang sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana luangkan masa pada malam ini perkongsian kita untuk sama-sama kita mengenali susuk yang dikatakan sebagai baginda Nabi SAW yang kita nak tiru, kita nak ambil pedoman untuk kehidupan kita insya-Allah. Dan hari ini nak cerita tentang ibrah perjalanan hidup bagi Nabi SAW. Mungkin awalan ini kalau kita boleh berikan terlebih dahulu sedikit mukadimah kita lah Ustaz tentang perjalanan hidup Nabi ini untuk kita mengambil pengajaran daripada itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, makasih kepada DJ Ayati atas tajuk dan perkongsian yang akan kita bawakan pada malam ini insya-Allah dalam rancangan sudah tentunya kemuliaan Al-Mustafa hanya di Radio IKIM FM. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah ketika mana kita menyebut batang tubuh sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelmakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk memberikan sesuatu pengajaran untuk kita semua. Sebab itu ketika mana Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketika mana Allah sebut demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik, iaitu kata Allah bagi orang yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak di dalam waktu susah ataupun masa senangnya. Hadirin para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, betul lah ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menghadirkan diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia seluruhnya. Datangnya Muhammad membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebab itu hari ini tajuk yang akan kita bincangkan adalah berkaitan dengan ibrah, kehidupan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita melihat kepada bagaimana ibrah itu yang Nabi lalui dalam dua fasa. Fasa pertama Nabi lalui iaitulah dakwah yang Nabi sampaikan secara sir. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul dan kemudian Nabi sampaikan dakwah secara sir, secara perlahan, rahsia. Yang kedua, fasa yang kedua iaitulah fasa yang Nabi diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwah itu secara jahrun, secara jelas, nyata. Dijati kalau kita lihat kepada dakwah Nabi itu, lama mana ketika mana Nabi berdakwah secara sir, secara perlahan, secara senyap-senyap. Waktu itu dakwah Nabi disampaikan melalui lisan, pergi rumah Abi Al-Arqam, pergi rumah beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain dan cerita kepada sahabat-sahabat ini berkaitan dengan ajaran agama dakwah ini, agama yang Nabi sampaikan kepada kita ni. Kemudian waktu perjalanan Nabi secara sir itu sudah tentulah banyak benda yang Nabi terpaksa tempuh sir. Kemudian pergi fasa yang kedua, Nabi tempuh fasa dakwah secara jahrun. Tadi sir pun sudah ada dugaan, ujian, cabaran yang besar. Dan kemudian jangan lupa ketika mana Nabi naik ke fasa kedua, Nabi dakwah secara jahrun, Nabi dakwah secara nyata. Pada ketika itu juga ujiannya masih lagi Nabi terima. Ujiannya masih lagi dahsyat Nabi terima. Ujiannya masih lagi besar. Masya Allah. Waktu itulah kita melihat bagaimana kentalnya Nabi SAW ketika mana Nabi diiringi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, ibrah yang kita nak mengambil, bagaimana Nabi menerima ujian, sama ada pada peringkat fasa pertama dakwah Nabi mahupun pada peringkat fasa yang kedua dakwah Nabi. Sama ada Nabi dakwah secara sir ada ujian yang besar, ataupun Nabi bertembung dengan fasa yang kedua, dakwah Nabi secara jahrun juga melalui fasa ujian yang sangat besar. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Waktu kita hidup ni, dakwah yang kita bawa, apa pekerjaan yang kita lakukan, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, ujian tetap ada. Manusia ni tak boleh lari daripada ujian dalam kehidupan. Nabi dakwah secara sir ada ujian, Nabi dakwah secara jahrun pun ada ujian yang besar. Begitu juga dengan hidup kita. Saya yang dijadiati, saya baru balik daripada Medan baru ni, alhamdulillah. Kita pergi Medan, dijadiati ya. Kita tengok di Medan ni, kita nak pergi, biasa kalau di Medan ni orang pergi satu tempat yang dipanggil sebagai Danau Toba. Ataupun Lake Toba lah, Tasik Toba, Tasik Danau Toba tu. Rupanya Yati, nak pergi Danau Toba ni, Masya Allah, dia bukan perjalanan yang singkat. Daripada Medan, nak pergi ke Danau Toba tu, dia makan masa lebih kurang 7-8 jam perjalanan, menaiki bas lah. Bas ni pula, Masya Allah, Yati,
perjalanannya Masya Allah berliku-liku. Ada yang sampai 7 kilo. 7 kilo. Ada yang sampai muntah. Sampai beg kami tu 3 kali tercampak keluar. Punya perjalanan macam tu berliku-liku. Masya Allah. Yang muntah hijaunya macam-macam. Tapi kan perjalanan itu di hujungnya kita akan dapat melihat, ya Allah, indahnya Lake Allah tu. Kan atas bukit bila tengok matahari turun, ya Allah, indahnya pemandangan pada masa tu. Begitulah hidup kita ya Tia. Kalau kita cerita tentang ujian, betul lah. Kita nak pergi tempat yang indah, kita nak melalui tempat yang cantik, mesti kita ranjau kehidupan begitu. Kan? Kita nak pergi Danau Toba, cantik tempatnya, tapi nak pergi tu 7 jam. Nak pergi tu berliku-liku, panjang perjalanannya. Macam itulah hidup kita. Nak pergi syurga, tempat indah, tempat nyaman, tempat yang the best, among the best, maka perjalanannya begitu. Nah, dia perlu melalui jalan yang berliku, berleka-lekok, yang sampai ujiannya itulah. Sehingga begnya jatuh, sehingga sampai orang yang tak tahan, kan, pening dan sebagainya. Itulah kehidupan. Kita nak melalui jalan syurga itu, maka liku-likunya tetap ada. Jadi mengambil kira bagaimana ujian yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitulah dengan apa yang kita juga lalui dengan kehidupan dunia ni. Maka hidup atas dunia ni hidup yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meletakkan ujian itu, meletakkan sepenuh ujian itu atas jalan dakwah ini, dia akan rasa redha. Sebab itu kata Sayyidina Ali dalam asar sahabat ini, dia kata ar-ridha bil qalil. Kata Sayyidina Ali, orang yang berada atas jalan dakwah ni, jalan takwa ini, maka sudah tentulah kehidupannya apa? Maka dia belajar redha walaupun sikit. Jadi kehidupan ni ibrah yang kita nak ambil melalui jalan ujian, tetapi ujian yang kita sama-sama tempuh ini, bila kita ada di dalam hati kita dengan rasa redha kepada apa yang Allah berikan pada kita, insya-Allah kita akan melalui dengan selamat dan jayanya, insya-Allah. Masya Allah, itu baru sebut tentang ujian. Banyak lagi perkara sebenarnya bila kita sebut tentang, bila kata fasa ibrah dalam kehidupan Nabi dengan dakwah secara perlahan-perlahan, rahsia, lepas tu dengan nyata dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas ni banyak lagi bersama dengan Ustaz Aswar. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi kemuliaan Al-Mustafa. سلام
kami di podcast web podcast.ikim.my. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun hingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat, pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, politeknik tempatan atau pengajian tempatan yang setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama ialah membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses, rangkaian dan keselamatan ICT IKIM serta memastikan keselamatan ICT terkawal dengan melaksanakan pemantauan dan aktiviti pencegahan kepada sistem dan rangkaian. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 2 Januari 2024. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kemuliaan Mustafa kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian bersama dengan tetamu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswal Nasrun. Perkongsian kita hari ini bincang-bincang dengan ibrah perjalanan hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Tadi khusyuk dengar Ustaz dengan kelok-keloknya, kemudiannya kita sambung juga bagaimana sebenarnya untuk kita lebih faham kehidupan kita, bagaimana kita nak laluinya, bagaimana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan ujian. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Yati. Untuk yang round kedua ini, kita melihat juga kemudiannya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ujian demi ujian. Nabi SAW tempuh ujian yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Bagaimana ujian itu Nabi tempuh dalam satu ketikanya, isteri Nabi meninggal. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal pada masa itu. Kemudian datuk Nabi meninggal juga. Orang yang rapat dengan Nabi juga meninggal. Ibu dan ayah Nabi sudah meninggal. Dan pada masa itu Nabi terima tekanan yang sangat hebat dan dahsyat di luar sana. Tuan-tuan, pada ketika itu pula wahyu pula tidak turun sebegitu lama. Masya Allah, tuan-tuan. Bayangkan pada masa itu bagaimana rasa Nabi SAW ketika berada dalam jalan dakwah ini. Nabi tetap sampaikan risalah agama Allah ini kepada umatnya, kepada masyarakatnya pada masa itu. Masya Allah, tekanan yang Nabi hadapi, Masya Allah, sangat dahsyat. Kemudian, selepas daripada itu, Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW untuk pergi dengan satu perkara yang juga memberikan impak yang besar dalam agama Islam. Apa dia? Hijrah Nabi SAW. Tentu jangan lupa, ketika mana Nabi diuji dengan satu ujian yang dahsyat dan berat. Kemudian apa Allah berikan risalah itu kepada Nabi? Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Rupanya tuan-tuan, hijrah Nabi ini memberikan sinar kebahagiaan kepada Nabi SAW. Indahnya hijrah. Itulah sebenarnya ibrah yang kita nak ceritakan pada malam ni. Tadi kita cerita tentang dakwah, ujian yang besar yang Nabi hadapi. Kemudian
Nabi terima tekanan demi tekanan daripada masyarakat dia. Kemudian Allah perintahkan pula pada masa itu untuk Nabi berhijrah. Nampak seolah seperti hijrah itu seperti Nabi lari. Tidak. Tetapi itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ketika mana hijrah Nabi SAW, apa yang kita dapat daripada pengajaran itu? Itu pertamanya kita melihat kepada strategi. Strategi macam mana kita nak menjadi umat yang menang. Begitulah juga dengan hidup kita. Sebelum tuan-tuan tengok Nabi nak meletakkan agama ini sampai kepada seluruh pelosok dunia. Tuan-tuan hitung negara yang ada dalam dunia hari ini, mana negara yang tidak ada Islam di dalamnya. Tuan-tuan sebut tengok. Tak ada. Tuan-tuan pergilah hatta negara yang didiami oleh orang bukan Islam ramai di sana, tetapi di sanalah masih ada agama Islam di dalam negara itu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan pada malam ini bagaimana strategi yang dibina ini akhirnya memberikan natijah yang besar dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Sebab itu dilihat dalam hidup kita ni, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, nak jadi orang hebat, nak dapat satu natijah yang besar di kemudian hari, maka jangan lupa untuk kita perlu lakar strategi yang hebat dalam hidup kita ni. Strateginya apa? Kalau kita nak berjaya, maka kena ada strategi. Susun, atur strategi itu dengan berkesan. Kalau tidak, tak ada kita. Tapi ke mana? Orang Kedah kata tak pi ke mana? Pi mai tentu. Tak ada. Sebab itu kita nak apa? Kita nak bawa nilai itu. Strategi yang Rasulullah bawa itu akhirnya memberikan kejayaan, natijah yang besar dalam kehidupan. Begitu juga dengan kita. So, kalau kita nak jadi orang berjaya, kita perlu susun, atur strategi itu. Apa strategi yang kita nak hadapi? InsyaAllah, ni kita nak jadi orang hebat. Strategi yang pertama, susun masa kita. Jadi orang yang hebat, masa kita, bagaimana untuk kita susun, atur masa kita. Masa kita, sebagaimana disebut oleh para ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana Imam Al-Ghazali meletakkan masa dia itu kepada 3 peringkat. Pertama, masa dia dengan Allah Ta'ala. Ni kena penting ni. Ada orang yang serabut bewok. Orang Kedah kata serabut bewok. Serabut bewok TJT. Sampai masa dia pun dia tak ketahuan. Orang Kedah kata tak ketahuan. Ni. Masa kita pertama dengan Allah Ta'ala dulu. Masa kita, waktu solatnya, macam mana, puasanya, bagaimana. Nak jadi hebat ni, masa dengan Allah dulu. Become first. Datang dulu. Yang kedua, masa kita dengan keluarga. Yang jangan lupa, ada orang dia pulut kan, sampai dia lupa masa dia dengan family, keluarga. Yang ketiga, masa dia untuk diri sendiri. Kita ni kena ada ruang masa. Untuk hebat, kita kena ada percaturan masa untuk kehidupan kita, diri sendiri. Jadi Nabi melihat itu strategi yang diatur supaya Islam itu berada di kemuncaknya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka strategi itu penting. Jadi orang yang berjaya membina strategi yang hebat, maka dia akan tempuh kejayaan itu. Jadi tuan-tuan para pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, maka kita bina strategi itu daripada awal. Ambil satu kertas, ambil satu pen, buat satu lakaran. Bagaimana untuk kita mencetak kejayaan itu dalam kehidupan kita. Saya ulang. Bagaimana untuk kita mencetak kejayaan itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan sentiasa berada pada takut yang sama. Jadi, bagaimana kita melihat ibrah perjalanan Nabi itu, Nabi berjaya dalam hidupnya, sebab Nabi berjaya untuk mencetak semua strategi itu dengan cemerlang. Kita bagaimana? Jadi, kalau kita tengok ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Ahzab, ayat 21. Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Nabi itu ada contoh tauladan yang terbaik. Tengoklah dakwah Nabi yang Nabi sampaikan tadi. Bukan cincai. Nabi buat satu benda itu dengan bersungguh-sungguh. Strategi yang Nabi bina bukan 1-2 kali Nabi buat, tapi Nabi lupakan. Tidak.
Orang kita dia banyak suam-suam kuku. Bina strategi bagai awan, langit dan bulan, bintang segalanya. Tapi bertahan hanya seminggu dua aja. Lepas tu dia suruh, dia suam-suam kuku. Lepas tu habis bina kayak tu je orang kata. Tak mau. Jadi bina strategi bagaimana yang Nabi buat, kita juga perlu melaksanakan strategi dengan baik dan berkesan. Yang kedua, dalam hijrah Nabi itu akhirnya ada keberhasilan, hasil mahsulnya. Nak keberhasilan itu kalau dalam istilah hari ini kita boleh sebut sebagai integriti. Jadi dari sudut itu kita bina apa? Nak berhasilnya produk dan strategi kita, dia bergantung kepada diri ni. Kalau strateginya hebat, cantik, atas paper, tapi diri sendiri pula menjadi seorang yang tidak boleh digerakkan dengan baik, tak ada makna. Jadi keberhasilan itu, integriti itu dia datang daripada kita. Kalau kita bekerja di sebuah jabatan kerajaan, contohnya, atau kita bekerja di sektor awam atau sektor swasta, perkilangan atau macam-macam sektor yang ada, maka apa yang kita nak bina sebenarnya? Inilah keberhasilan. Kan? Kita nak jadi pekerja contoh. Ya, DJ Yati baru ni pun dia dapat anugerah contohnya. Jadi kita kan, jadi kita, integriti kita bagaimana? Kan? Kita kena bina diri dan nilai ketamadunan itu satu benda yang sangat realiti dalam hidup ni. Bina strategi, tapi apa yang kita bawa tak memenuhi cita rasa strategi itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak berjaya dalam hidup. Sebab itu, ketika mana Nabi membawa keberhasilan itu, sehingga Nabi berjaya dalam beberapa siri peperangan. Antaranya peperangan Badar, peperangan Khandaq dan seumpamanya, kerana Nabi membina strategi dan akhirnya Nabi berjaya untuk membina keberhasilan hasil daripada masa yang diberikan, yang ditunjukkan, yang diberikan, dikurniakan dengan rasa sungguh-sungguh sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk meletakkan agama ini menjadi agama yang sehingga sampai kepada seluruh pelosok dunia yang ada dalam dunia hari ini. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, maka apa yang kita nak cari sebenarnya, biarlah melalui ibrah yang kita dapat pada malam ini, kita cerita tentang perjalanan kehidupan Nabi SAW yang bukan kosong. Saya ada biasa pergi ceramah di satu tempat, tapi cerita ni dah lama. Ceramah saya ni di Langkawi dulu ni. Tuan-tuan, masa saya pergi ceramah di Langkawi ni, forum, saya nak cerita sikit lah kan. Forum ni, di JT, saya habis forum tu, masa tu dia panggil Pak Kiai daripada Indonesia. Pak Kiai ni dia datang untuk bagi sajak je. Yang forumnya kami. Habis kami turun duduk di bawah. Pak Kiai ni dia bagi sajak. Cerita lama dah. Masa tu 2007 saya ingat saya. Jadi kami pun yang duduk di bawah, masa tu ada Arwah Aziz Desa. Kami pun duduk di bawah. Arwah Aziz Desa ni dia pengurusi, masa tu pengurusi forum. Jadi kami pun duduk di bawah. Jadi duduklah di bawah tu, dengarlah Pak Kiai ni sajak. Sajak yang dia bagi ni, Pak Kiai bagi, saya ingat sampai hari ni DJ Yati. Dahsyat tak saya? Dahsyat kita ada juga dahsyat sajak tu. Kan, saya Pak Kiai ni dia cerita macam ni, sajak dia. Dia kata macam ni DJ Yati. Dia kata, kosong adalah kosong. Kosong bukan satu. Kosong bukan dua. Kosong bukan tiga. Kosong bukan empat. Kosong bukan lima. Kosong bukan enam. Kosong bukan tujuh. Kosong bukan lapan. Kosong bukan sembilan. Kosong bukan 10. Dia berhenti. Kami duk ingat dia habis dah. Dia sambung lagi. Dia kata, tuan-tuan, kosong bukan 11. Kami duduk bawah ni melengung apa dia Pak Kiai nak cakap ni. Dia sambung, kosong bukannya 12. Dia bilang nanti sampai kosong bukannya 50. Kami ingat habis lah. Dia sambung, kosong bukannya 51. Kosong bukannya 52.
Disambung sampai kosong, bukannya 99. Dan disambung kosong, bukannya 100. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dia pun turun di bawah. Kami ada bawah ni. Dia tengok dia. Kecil, besar. Kecil, besar. Masya Allah Pak Kiai ni. Lepas tu dia pun balik. Masa kami makan, kami tanya dia. Sebenarnya Bapa, Pak Kiai mau cerita apa tentang sajak Pak Kiai ni? Kata sebenarnya, saya mau cerita. Kosong adalah kosong. Kosong, bukan 1. Kosong, bukan 2. Kami kata, sudah Pak Kiai. Kalau begitu, tak habis makan kita nanti. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebenarnya, saya nak sebutkan dalam ruangan IKIM pada malam ini. Saya nak cerita bahawa apa yang Pak Kiai cerita pada kita, betul lah, kosong itu adalah kosong. Kosong bukan 1. Berarti, kosong tidak boleh menjadi 1. Kosong tidak boleh menjadi 2. Kosong tidak boleh menjadi 3. Yang hanya adalah kosong. Hanya menjadi kosong. Balik kepada kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan kita juga, kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita hanya boleh berpijak pada diri kita sendiri. Kita hanya boleh menjadi kita. Kosong takkan menjadi 1 sampai bila-bila. Kosong takkan jadi 2 sampai bila-bila. Kosong takkan jadi 3 sampai bila-bila. Yang hanya boleh jadi kosong, hanya boleh jadi kosong. Kita hanya boleh jadi kita. Aswar hanya boleh jadi aswar. Kita tak boleh ciplak orang lain. Tetapi kita boleh mengambil ibrah, pengajaran yang ada pada diri kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi hebat seperti diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggalkan itu adalah Quran dan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi umat yang terbaik, umat yang hebat, ummatan wasat, menjadi umat yang sentiasa berfikir ke arah kemajuan diri kita, untuk kita menjadi umat yang sentiasa berpaksikan kepada ajaran Islam ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, kosong Ustaz ya kan. Kalau tambah 1 kat depan pun jadinya 10. Dia tak jadi kosong, dia jadi 10. Dia cuma bentuknya masih kosong, tapi dia bertambah dengan 1 dekat depan. Rupanya sama, tapi namanya dah berbeza. Macam itulah Ustaz. Masya Allah, kosong Ustaz ya. Alhamdulillah. Hari ni kita tak keluar daripada kemuliaan Mustafa dengan kosong, insya-Allah. Kita ada berisi. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi Ustaz untuk perkongsian kemuliaan Al-Mustafa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله
ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، ثاني الأئمة 12 عند الشيعة الإمامية. أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولادها. كان عاقلا حكيما محبا للخير. بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 40 هجرية. عاد الحسن إلى المدينة وبقي فيها حتى توفى، وكانت مدة خلافته 6 أشهر، وقد توفى وعمره 53 سنة. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Pagi yang indah, disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, generasi, topik Jumaat dan minda Islam. Semuanya dalam warna pagi bersama Lulu dan Dian dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, inspirasi, euforia Islami. adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok. Bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS. Tajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran. Allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Kota Kinabalu 93.9 FM. Ada dia yang
menantiku, sabar menunggu dari dulu. Tak pernah kan ada yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya di dunia. Hidupku sayu karena jauh darimu. Tuhan pun tahu rinduku pada dia yang menantiku. Sabar menunggu, sabar waktu. Yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya. Semua duka dan sengsara tentangku tak ku ingat, asal saja melihatmu bahagia. Alaika sallallahu ya Rasulullah ya Habibullah. Tak mungkin lebih indah pernah mata melihatmu. Oh, kasihku 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of them? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد
خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. هذا القوسين يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا